ataupun integrate cos square. Okay, so you can just memorize ataupun tulis siap formula ni yang sin square ni. Okay, how you get sin square? Contoh macam kita nak jadikan sin square tajuk kan. Nak jadikan sin square tajuk. So we choose the formula yang ada sin square seorang ni, and then yang lain tu semua buang ke sebelah kiri. Okay, so this is where you get the formula yang color green on this PDF. Okay, yang highlighted dulu. Sin square equal to 1 minus cos 2a over 2. That one. Okay, so you can also write that one as one of the formulas that you have to memorize. Okay, tapi sebenarnya you can just derive it. Okay, so mari kita lihat dah jawapan belum. Okay, alhamdulillah. Thank you very much Azliana for the formula. For the formula, for the answer. Okay, it's quite dark. Tak apalah. Okay, hope you guys can see. Now, what is question number 3D? Question 3D is asking about 3D. Integrate 1 over 1 plus cos x. Dan sudah bagi hint lah. Okay. So Azliana dia tak pakai hint tu. Dia pakai kaedah lain. 1 over 1 plus cos x. Okay, Azliana, can you please turn on your mic and explain how did you get this formula? Yang bawah tu saya tukar guna double angle formula. Yang Okay, this is the formula. Which one? cos square x tu sama dengan 1 plus cos 2x. Saya change jadi 2 cos square x per 2. Okay, maksudnya formula yang kedua ini iaitu cos 2a equal to 2 cos squared a minus 1. Okay, formula ni kan? Ya. Okay. Lepas tu Azliana tukar yang mana? Saya tukar jadi x2 per 2. Okay, soalan itu saya tulis kat sini is 1 over 1 plus cos x. Okay, jadi yang Azliana tukar adalah yang 2a tu tukar jadi 2 cos square x per 2. Okay, so Azliana tukar jawapan di bawah sini 2 cos square x per. Okay, so macam mana Azliana dapat 2 cos square x per 2? Macam mana Azliana dapat a ni jadi x per 2? Sebab kan cos square x tu dia sama dengan 1 tambah cos 2x per 2. Lepas tu saya bawa yang 2, yang bawah tu saya bawa pi dekat cos square x sebelah dia tu. Saya dapatlah 1 tambah cos x saja. Sekejap ya. Saya tulis dulu. Okay, tadi Azliana kata sebab cos square A sama dengan cos 2A plus 1 over 2, betul? Ya. Okay, lepas tu? Lepas tu dekat soalan tu dia kata 1 plus cos x saja. Tapi dekat formula tu dia per 2 kan. So saya bawa 2 tu pi dekat x tu. Cos square A tu. Okay, bijak-bijak. Lepas tu? Lepas tu step seterusnya kah? Lepas tu macam mana Azliana tahu yang kita nak kena letak tu cos square x over 2 tu dekat bahagian A ni? Sebab dalam tu dia bagi 1 plus cos x saja. Macam tu kah? Macam mana Azliana boleh terfikir yang ni jadi x over 2, dia ni x. Sedangkan dia tulis 2a kan? Macam mana Azliana tahu?
Saya tak sure madam bagi ke? Okay, betul jawapan yang Zainal buat tu. Okay, cuma saya rasa dalam minda kawan-kawan sekarang ni macam confused. Macam mana Zainal boleh samakan yang ini cos 2A plus 1 ni samakan dengan cos X plus 1. Okay, yang ni contohnya saya rewrite yang ni as cos X plus 1 lah. Okay, the same thing lah. Itu. Okay. So sekarang ni sebab apa tadi we don't integrate terus sebab we don't have any formula and also we have not yet learned substitution. Plus if we have learned substitution pun we still cannot integrate this because we cannot potong anything, cancel off anything, right? Jadi for this question memang kena pakai formula. But which formula? Okay, jadi Jenna tadi dia nampak dah formula ini. Okay, very good. Okay. So we can use this method kalau kita boleh nampak formula apa yang kita boleh pakai. But let's say if you cannot see what is the formula that you can use, then you can use the hint that I have given to you sebelum kita habis kelas hari Isnin hari itu. Okay, iaitu darab dengan 1 minus cos per 1 minus cos. Okay, conjugate je lah. Okay. But if you can see from this formula, that's very good. Okay. Jadi, how to use this formula? Sedangkan dia tak berapa sama. Ini, this is cos 2A plus 1. This is cos X plus 1. Okay. So, we can just use method apa tu? Comparison. This is 2X. 2X plus. This is 2A. We change that 2A to be X. Okay. So, let me conteng sikit di bawah ni. Jadi, kalau 2A is equal to X, that means our value of A is X over 2. So this left side is just A. Maka that means that left side we have to change that A to be X over 2. That's where you get that 2 cos squared X over 2 seperti dalam jawapan yang Azdiana tulis ini. Okay, this one. Okay, 2 cos squared X over 2. Okay, from there. From this formula. Okay, macam tu. Dah dapat yang tu. Okay, settle yang tu. Lepas tu, Ajana buat macam mana pula? Macam mana? Lepas tu kan yang one of yang saya Oh, Juliana. Saya Ya, dengar madam. macam robot. Kawan-kawan ni dengar macam robot tak? Oh, okey. Ya, kata seorang. Okey, sayangnya kita boleh dengar penjelasan daripada Azdiana. Banyak diterangkan tu. Tapi kita tak boleh nak dengar sebab line connection. Okey, tak apalah. Thank you very much, Azdiana. Okey, jom kita lihat apa yang Azdiana buat kat sini. Saya cuba fahamkan. Okey. So, here we have 1 over 2 ni kan. This is just a constant. So, Azdiana keluarkan out of the integral sign. Tengok integral sign dia ni sangat sangat kemas sampai tak nampak ekor dia. Okay, so Azdiana kalau boleh kita nak panjangkan lagi ekor dia punya atas dan bawah tu. Dia bagi nampak integral tu. Okay, panjangkan lagi ekor dia tu. Macam tu. Okay. After that, 1 over cos squared we know is equal to secant square. Okay, from this formula. Secant square is equal to 1 over cos. Jadi, 1 over cos square adalah secant square. Okay. Why do we change to secant square? Because we know secant square ada formula dia. Kalau if we integrate secant square, we can get tangent x. Okay, terus.
Okay, after that, after you have integrated, okay, ni start sepatutnya ada integral sign. We should write petak dah sekarang ni. Okay, so just write the angle and then over ni sepatutnya per everything, termasuk dengan dia punya tangent depan tu sekali. Okay, lepas tu the x over 2 ni is linear and then there's a constant in front of that x. We have to divide with that constant 1 over 2. Okay, lepas kita boleh potong-potong and the answer is just tangent x. Okay, but there should be over 2 bawah ni so okay, betul lah, over 2 bawah tu. Okay, jadi jawapan dia adalah macam ini. Okay, very good. Dan untuk soalan ni, we can use the method yang Azdiana dah tunjuk ini dan terangkan ini. Okay, because this one is faster and shorter. Okay, so the tips untuk jawab soalan ini tadi adalah when we see that there's a denominator that's not linear, okay, memang sometimes we use, kalau ingat tak yang saya cakap itu, we have a fraction and then bawah sini not linear, kita pakai substitution kan. Okay, tapi substitution tu pun kena tengok juga. Kalau kita differentiate, lepas tu kita tak boleh nak potong dia, tak boleh nak simplify dia, then there's no use for substitution. Okay, contoh macam ni, contoh kalau kita substitution ni kan 1 plus cos x kan, lepas tu kita differentiate ni. You get, differentiate 1 memang 0, tapi differentiate cos akan dapat negative sin x. Okay, so there will be this negative sign pula yang kita kena hapuskan, jadikan u ke apa ke kan. So that is not possible. Okay, that's why it's not a good choice of substitution. Jadi we have to use formula. Jadi bila kita tengok formula, of course kita kena tengok formula yang ada kaitan kat sini lah. Tapi kalau kita tengok cos x, apa kaitan? Ada kaitan je formula dia. Okay, jadi kalau banyak kita buat latihan, then you know lah which formula to look at. Okay, seperti tadi yang Aziana bagi hint, iaitu cos 2a is equal to 2 cos squared a minus 1. Yang ni, guna formula yang second ini. Okay, dan susunkan dia sampai dapat bentuk cos x plus 1. Okay, macam yang tadi kita dah bincang. Okay, and put it there. After you put it there, barulah 1 over cos square tukar jadi secant square, integrate secant square jadi tangent. Last kali, simplify. Dapatlah. Okay, so very short. Simple and sweet. Okay, right. So let's go straight to 3E. Question of 3E is, where's the question? Okay, this is question 3E. Sarah, are you ready? Yes, madam. Okay, jom kita jawab soalan ni. Okay, bila kita tengok soalan ni, memang rasa macam tak ada idea nak start macam mana pun. Tapi yang Sarah kata, Sarah dah try buat tu kan, tapi dah padam balik tu. What was the first idea that came up in your mind to solve this question? Sekejap. I think the secondary X tu cari untuk dapatkan yang second tu punya. Dengan second tukarkan. Okay, jadi apa? Tukar secondary X. Okay, so you know that there's a formula khas untuk, dan saya dah bagi hint dah, change secant and cosecant. Okay, so you know there's a formula for secant 3x kan? Okay, so what do we change it to? Secant 3x is equal to 1 over what? 1 over cos. Okay, 1 over cos 3x. Okay, good. What about cosecant 3x? 1 over sine. Okay, good. 1 over sine 3x. Don't forget the angle as well. Then we write dx behind it. Okay. Lepas tu, what do you think we should do?
divide Divide with what? um 1 over cos 3x kena darab dengan 1 over sin 3x dulu. Okay, so kita gabung dia lah kan? Uh, Okay, so akhirnya bila gabung, atas tinggal 1 per dengan. cos 3x sin 3x. Okay, good. After that, And then divide both of them. okay, how? 1 darab dengan cos 3x per sin 3x per 1. Kena Okay, tukar very good. sini. Okay, very good. So sebenarnya tadi Sarah diterangkan one divide with yang ni. Yang ni lah. Okay. So bila divide, kita tukar jadi darab dan kita terbalikkan. When we switch places, akhirnya yang kala hijau bawah sekali tu akan naik atas darab dengan 1. So this is what we will get. Right, Sarah? Yes, madam. Okay, next. Any idea what to do next? Lepas tu kena guna double angel formula. Which one? Yang ni saya Double angle. The first one, second, third, fourth, fifth, sixth. the first one, I First guess. one. Why? Why the first one, not the second or the third or the fourth or fifth? Because the first one ada sin x dengan cos x. Okay, very good. So I'm going to write this formula down on your page. The formula is sine 2a equal to 2 sine a cos a. Okay, so how are we going to relate this formula with the green formula that we have here? Okay, Ahmad Firdaus dah masuk dah. Ahmad Firdaus, boleh respon? Ya, madam. Okay, saya tak ada nak check Telegram lagi. Telegram chat lagi. Tak gitu tengok. Okay, Firdaus, boleh tolong Yes, sikit macam mana nak pakai formula ni dan samakan dia dengan benda yang kita nak solve ni. Boleh tak? Firdaus tolong. Dia macam sama dah kan? Kalau kita tengok sikit-sikit. Kita ada sign. Okay, sini pun ada sign. Pindah dua tu ke kiri. Okay, good. Sebab apa kita tak mahu ada dua ke depan ni? Sebab nak bagi sama. Betul. Sebab kalau kita tengok dekat sini, kat soalan dia ni, dia ada sign dengan cos je. Dia tak ada nombor 2 kat depan tu. Okay. So dia nak sign dengan cos tu saja on one side but not two. Okay. So kita pindah 2 ke kiri tu jadi darab ke bahagi tu. Firdaus. Apa madam? Bawa 2 ke kiri tu jadi darab ke bahagi? Jadi bahagi. Okay. Sin 2A bahagi 2 lah. Lepas tu Firdaus, boleh tak saya nak potong 2 ni? Boleh potong ke tak boleh? Tak boleh. Sebab? Tak boleh. Sebab apa tak boleh? Sebab tu angle dia. Very good. Okay. Now, kita pun tengok sebelah sini
Dah ada sin, dah ada cos. Dah ada sin, dah ada cos saja. Okay. Dan angle dia sekarang ni adalah 3x, 3x. Ini pun mesti sama, dia mesti A. 3x, 3x. Okay, betul lah tu. Okay, memang nampak macam betul dah. Cuma macam mana nak letak A tu? What is the A? Fidas boleh tolong macam mana nak identify what is the value of A yang kita kena letak dekat situ. Tu A tu. Nak ganti dengan apa? Kalau 3, madam. Ganti dengan 3. A tu tukar ke X. A tu tukar jadi X. X ke 3? Ya. Okay, Sarah ni tadi. Sarah kata 3. Fidaus kata X. Mana satu yang betul? Dan kawan-kawan lain dalam kelas, what do you think? Tukar jadi apa tu? CS. Syikah kata 3X, Bayah kata 3. Okay, let's see. Kalau rasa macam confused kan? So ini adalah biasanya bila kita dah dapat formula yang cantik pun, tapi bila kita nak relate tu kita jadi macam ni 3X ke 3 ke 2 ke. Jadi confused kan? Jadi yang paling senang adalah just write whatever the question is here. Macam ni kan, the question is sin 3x cos 3x. Okay, and here I can see that the angle is 3x. A is 3x. Okay, so di sini saya bolehlah tulis A sebagai A sama dengan 3x. Okay, so kita buat satu equation macam juga tadi yang waktu Azana terangkan tu, nampak dekat sini yang color biru ni saya buat sendiri equation waktu saya nak samakan tu. See this one. Okay, saya samakan. What I want is this one, cos x plus 1 ni. Okay, jadi I know that x angle ni mestilah sama dengan 2a. So I make one equation 2a is equal to x. Okay, and then I know what is the a that I need to replace here. Okay, so a is equal to x over 2. Jadi untuk soalan yang ni pula tadi, okay, so saya samakan a dengan 3x. Okay, because that's the one that I want to solve. So okay, now I know that a is equal to 3x. Jadi sebelah kiri ni dia adalah sin over 2, tapi ada 2 dekat depan a tu. Okay, but I know that my a is equal to 3x. Okay, so a is equal to 3x. Jadi betul lah tadi yang jawab tukar jadi 3x tu betul, tapi a saja yang tukar jadi 3x. Okay, lepas tu kita kena expand dia ni. Okay, because of course 2 ni juga adalah angle dia. Okay, that's why we have to change jadi 2 times 3, 6x over 2. Okay, so sebenarnya 6x over 2 lah yang sama dengan sin 3x cos 3x. Okay, so we change that here. Okay, and then okay, lepas tu Sarah, boleh tolong balik tak? Bisa buat macam mana, Sarah? Lepas tu integratekan yang sin 6x over 2 tu, dia akan jadi Kita boleh bawa over 2 tu keluar dulu kalau tak nak confuse. Lepas tu kita baru integrate sin 6x. Macam mana nak integrate sin 6x? sin 6x sama dengan negative cos 6x over 6. Plus C. Okay. Plus C. Okay, good. Okay.
Lepas tu Firdaus, nak tinggal jawapan akhir macam ni kah? Tak. Okay, so what's your final answer? Firdaus. Apa jawapannya? 6 yang per 6 tu darab masuk dengan 1/2. Okay. So dia jadi 6/2 ke jadi 2/6? 2/6. Okay, 2/6. Jadi 2/6 sama dengan 12. 12. Duk ke atas pecahan ke bawah pecahan? Bawah pecahan. Okay, good. So atas ni nak tulis apa? Negatif cos 6x Plus C. C. Sebab apa ada plus C tu, Firdaus? Sebab tak ada limit. Sebab ada limit. Okay. Right, so thank you Firdaus. Hari ni bangun solat subuh tak? Salah. Sahur tak? Ya, tahu. Tahu. Okay, so lain kali jangan masuk kelas lambat tau. Okay, pukul 8 tu terus masuk. Okay, boleh Firdaus? Baik. Okay. Thank you. Okay, kita tengok number 3F. Number 3F. Oops. Number 3F. Nabiha. Jom, tolong saya jawab soalan ini. Ya, madam. Okay. So, what is the first thing that we must do? Boleh guna formula double angle yang atas. Oh, yang atas tu. Okay. Formula double angle yang mana satu? Yang First, second, third, fourth, fifth. yang first. Okay, yang first. Tapi yang first ni sin 2A. Yang tu sin 4x. Macam mana? Sin Darat 2. 2. Darat 2 dekat? Dekat depan 2 sin 2x cos 2x. Okay, so this is the formula yang kita nak pakai tadi yang Nabiha suggest. Okay, so maksudnya we have to compare formula ini dengan formula ini. Okay, jadi bila kita nak compare tu, kita pun tengok, yang ni sin 4x, yang ni sin 2a. Tak sama pun sin 4x dengan sin 2a. So tadi Nabiha kata times dengan 2 kan? So times dengan 2 tu tadi dekat depan 2 ni ke? Nabiha? Ya. Depan 2 ini ya. Macam tu. So kalau kita times 2 kat belah kanan ni, kiri pun kena times 2 lah. Rasanya. Okay. Alright, so thank you Nabiha sebab bagi idea kita kena refer to this double angle formula. That's correct. Okay, tetapi yang kurang tepatnya tadi adalah dengan cara untuk mengubah formula itu untuk menyesuaikan kepada soalan yang kita nak pakai. Okay, macam ni we want to use sin 4x but we don't have 4x, we have 2a. Okay, jadi sama juga macam tadi, when you have this kind of problem, which you always will have this kind of problem. Okay, macam mana kita nak samakan dengan formula ni? Okay, so one thing that you have to bear in mind, you cannot simply just darab any number belah kiri kanan. Okay, melainkan soalan tu memang contoh. Okay, contoh. Soalan tu memang dah macam ni.
integrate 4 sine 2a cos 2a atau a. Okay, contoh. Contoh soalan tu memang 2 sin 4x dx kan. Kalau kita tengok sini, oh there's 2 in front of that sign. Then baru kita boleh darab dengan 2 dekat depan ni dan 2 kat belakang ni. Yang tu baru boleh. Okay. But now, yang different tu adalah angle. It's not the value in front of the sign. Okay. Yang tak sama tu adalah angle. So let's see the angle. See the angle here. This is 2a, this is 4x. Okay. So buat macam tadi juga, iaitu kita buat satu equation. Write it down properly so that we can see 2a is equal to 4x. Okay. So that we know what is actually the actual value of the a that we have to replace. Yang a ini. Okay, because we have to use the formula. Memang formula ni memang assign a times cos a. Okay, so kita kena tahulah what is that a. So a sama dengan apa dia, Nabiha? Dua. Dua apa? Nabiha Syafiqah okey ke? Ini je nak solve. Ini saya rasa sekolah menengah tingkatan sekolah menengah. Oh, sekarang darjah 6 dah belajar. Saya pun tak pasti. 1/2. 1/2 apa? X. So jawapan dia 1/2 X. Betul? Ya. Cuba tengok betul. Macam mana kita nak hapuskan, nak buang A kat belah, nak buang 2 kat belah A ni. Kalau kita ada 4X kat belah kanan. Nabiha. Ya, madam. Okay, this is 2A darab 2 times dengan A. Okay, darab. Okay. Betul sama dengan 4 times X. Okay. So, saya nak buang 2 ni. Saya just nak A seorang sebagai tajuk. What should I do with that 2? Bahagi dengan 4. Bagi dengan 4 kan? So, adakah ini sama dengan 1/2 X? Tak. Tengok betul. Buat step by step. 2. 2X kan? Terkejut saya Nabiah bagi jawapan macam tu. Itu bukan level matrik Nabiah. jangan buat saya sedih. Nanti Nabiah masuk masuk SDS kan. Dengan sesi depan tu. Lepas tu lecturer sesi depan pun tanya, Nabiah, apakah 4X bahagi 2? Nabiah cakap 1/2X. Siapa lecturer SDS sebelum ni? Madam Amy. Tu tak belajar. So jangan tahu. Ya. Okay. So 2X dah tu sebenarnya. Jadi maksudnya dekat A ni, maksudnya dekat formula ni kita just gantikan A tu sebagai 2X tau. Just gantikan this A sebagai 2X. Itu je. Kita gantikan that cos A tu sebagai 2X. Itu je. So tujuan tadi kita buat yang ni, saya macam apa? Simple sangat ni madam tanya pun. Okay, sebab kita nak samakan angle tu tadi. We know, Nabiah tadi dah correctly identify the formula that we need to refer to. But the problem is nak letak angle tu apa. Okay, so this is how we determine what is the angle, what does the angle should be lah kat belah kanan tu. Boleh Nabiah? Faham dah yang tu? Okay. Right, so kita pun ubahlah yang ni tadi ni. Okay, atas ni kita ubah. Okay, dapat dah atas tu. So 2 sin 2x cos 2x over. Okay, bawah ni pula Nabiah macam mana? Pecahkan dia. Jadi yang Jadi apa? A tolak B, A tambah B. Tapi yang A tolak B tambah B tu khas untuk formula A square minus B square. Sekarang ni formula dia adalah A power 4 minus B power 4. Power 4 kan? Macam mana tu?
Okay, jom kita panggil orang lain pula nak membantu. Nabiha di sini. Okay, let me call upon Fatin Asma binti Rozali. Fatin ada? Fatin Asma. Fatin Asma. Sila reply. Fatin Asma. Okay, I'll come back to Fatin Asma. Now, saya nak panggil Syasha. Syasha ada? Syasha? Nur Syamsina Syasha. Ni spot check saja, spot check siapa yang dalam kelas lagi, siapa yang tak ada. Kalau tidak reply, saya tulis sebagai tidak hadir hari ini. Syasha, okay, Syasha. Okay, how should we change yang ini? Cos power 4x minus sin power 4x. Nak tukar jadi apa tadi? Tadi Nabiha dia bagi suggestion pakai formula ini, a square minus b square equal to a minus b times a plus b. Tapi sekarang ni is a power 4 minus minus b power 4. So, macam mana kita nak tukar tu? Okay, kalau Syasha boleh on mic lagi baik. Okay, tak apa. Type dia kat situ. How to change? A power 4 minus b power 4 jadi 2 faktor. Boleh? Ke susah nak type? Bising pun tak apalah. On mic just sekejap cakap. Okay, so jawapannya tak sure. Baik, tengok ni betul-betul macam mana saya ubah. Okay, so we know the formula a square minus b square is equal to a minus b times a plus b kan? Okay, jadi if you want to change it to a power 4, saya boleh ubah ni jadi a tu adalah anything kan? A can be changed to anything. Okay, a can be changed to anything. So yang color kuning A ni, I will change it to A square. Okay, color kuning ni saya akan change. I will change it to contoh A besar lah. A besar square. Okay. Di mana formula asal dia adalah A ni tadi adalah square kan. So yang kali hitam tu adalah formula asal dia. Memang kena bracket square minus bracket square. Okay, cuma A yang kecil tu, yang color kuning tu saya ubah jadi dah kepada A square yang besar. Okay. Kemudian yang hijau B ni pula saya ubah jadi B square. Okay. So maksudnya setiap A ni telah diubah jadi A square dan setiap B telah diubah jadi B square. A dah ditukar jadi A square dan B telah tukar jadi B square. Okay. Cuma tengah tu still the same formula. Minus dengan plus. Like that. Okay. So sekarang ni kita just masuk je formula tu dekat sini. Satu minus, satu plus dan cos square, satu cos square, satu sin square. Satu cos square, satu sin square. Sebab apa cos dengan sin? Sebab kita punya A tadi adalah cos dengan sin. Okay. So daripada formula ni yang kita dapatlah A power 4 kan, minus B power 4. Dan what is A? A adalah cos power 4. What is B? B adalah sin power 4. Okay.
So tukar je lah cos dengan sin ke dalam formula itu. Okay. Alright. So Syasha. Okay. Lepas kita dah tukar formula itu, what can we do with any of this formula kat bawah ni? Boleh tak kita simplify ke, tukarkan jadi formula lain ke? Sebab macam makin banyak je, bukan makin simple kan, makin banyak pula. Apa gunanya kita buat macam ni? Kan kalau kita tak boleh simplekan. So anything that we can change. Syasha. Jangan jawab tak sure lah. Tadi sekali je tak sure tu. Sekarang ni tak boleh tak sure. Boleh. Okay. So boleh tukar jadi apa? What formula? Which formula? Tengok tenung betul cos square x plus sin square x. Macam familiar ni, macam formula apa Syasha? Formula okay, cos to A tu untuk yang mana satu? Cos square plus sin square ke cos square minus sin square? Okay, minus punya. Okay, good. So kita tengok formula yang cos to A tadi yang saya cakap. Okay, yang cos to A ni kita tengok formula yang first ni. Is cos square minus sin square kan? Okay, so that's the formula that we use here. Okay, so cos square minus sin square ini memang the answer is equal to cos 2A tapi so x plus this is 78. Okay, dan saya nak panggil pula Farisha Nabila. Farisha Nabila. Ada dalam kelas. Farisha Nabila. Farisha Nabila 1. Farisha Nabila 2. Farisha Nabila 3. Okay, tak ada. Nur Ashikin. Nur Ashikin 1. Nur Ashikin 2. Nur Ashikin. Okay, Ashikin. Okay, cuba tengok formula ni. Yang cos square minus sin square ni kita dah tukar jadi cos 2x. Okay, cos square plus sin square ni boleh tukar tak? Jadi apa-apa? Ya, madam. Dah. Tak apalah, saya tanya, saya jawab seorang lah. Nice tu, okay. Alright, tak apalah. Ini saya jawab seorang lah sebab macam masa dah tak cukup. Okay, so cos square plus sin square ni kalau kita tengok formula asal yang depan ni sekali, this is equal to 1. Okay, identity 1. Okay, so that is 1. Okay, so open table kepada siapa yang sudi nak teman saya daripada saya cakap seorang ni. Okay, what else can we do now? Potong cos 2x atas dengan bawah tu. Okay. Terus potong, yang tinggal hanyalah 2 sin 2x. Lepas tu macam mana kita nak integrate 2 sin 2x? Turut ke depan, madam. Okay, lepas tu macam mana kita nak integrate 2x? Sin 2x. Sin tu jadi negative cos. Negative cos 2x over 2. Okay, very good. Plus dengan C. C. Okay, tu kita potong 2, dapatlah negative cos 2x plus C. Thank you very much. Dah siap tutorial itu. Okay, faham tak tadi?